oleh kerana Quran itu 23 tahun. Quran mula-mula turun itu dia tak turun supaya kita pergi beli Quran kedai, kita pergi masuk kedai kita beli Quran sebuah, segala ayat Quran ada berlaku dalam kitab, dalam Quran kita beli. Zaman dia turun itu tidak begitu. Waktu dia mula turun itu dia turun 1-2 ayat, 1-2 ayat, 1-2 ayat. Dan untuk bulan Ramadan ni ada sepatah turun dari langit. Minal fajri, apa namanya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Mu boleh makan malam, mu boleh minum malam, sehingga siapa nampak benar putih berbanding dengan benar hitam. Ini ayat Quran. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Mu boleh makan dalam Ramadan dan boleh minum malam Ramadan sehingga siapa nampak benar putih banding dengan benar hitam. Ambil benar putih, tak benar hitam nampak putih. Jadi ini sebab kata yang telah berkata, maka sahabat-sahabat Nabi ada ya makan-makan balik, nak tengok benar putih nampak benda. Lagi tak nampak lagi makan. Dengan sebab benda ni tak serupa kerana Allah Ta'ala, maka Jibril turun kenyataan minal fajri, pucuk langit turun bumi, nak kata berapa ratus ribu kilometer, juta meter, turun minal fajri. Maksud benar putih tu bukan benar mati, ialah fajar menyingsing. Boleh makan, boleh minum malam, boleh mendekati isteri malam selagi tak naik fajar. Jadi bukan benar putih, fajar artinya barat benar sorak apa ni, merintangi kaki langit. Ni hebat bahasa Quran. Ni menyebabkan arah-arah ahli bahasa sastrawan dia tu ubah catuk dengan Quran ni, kerana tak, bukan dia bahasa Muhammad ni, bukan Muhammad buat Quran ni. Ini bahasa lain, mari dia hatu mana nak tahu ni. Kita kata tak kata hatu, kita kata Jibril alaihissalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh yang demikian, oleh kerana Quran itu 23 tahun, maka dalam Ramadan ni pun ambil ayat-ayat tertentu untuk kita renungi balik, dan ambil ayat 22 daripada surah Sajdah. Surah Sajdah ni biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca ayat pertama sembahyang subuh pagi tadi. Kalau kita terkena Allah Ta'ala dan sembahyang di belakang Nabi pagi tadi, pagi subuh tadi, maka biasa Nabi kita baca surah Sajdah. Orang kita panggil surah Sajadah. Surah Sajdah makna sujud sekali. Bila kita baca ayat ni, ada tempat tertentu yang kita kena sujud. Mazhab Syafi'i wajib sujud, iaitu apa nama ni, bila kita sampai ke ayat innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Asal ayat ni kena sujud sekali, tidak 2 kali dah. Lepas tu dia panggil sajdah. Ta ifrad, apa namanya, ta sebutir itu bermakna so. Sajdatun sekali sujud, tamratun sebutir tamar. Itu bahasa Arab, nak sebut sekali dia butuh tersipu belakang. Jadi ayat ni biasa Nabi kita baca malam Jumaat subuh, dan banyak ayat ni mengandungi asal-usul kita. Asal-usul kita berapa dia, waktu duduk atas dunia ni kena buat apa, lepas pada duduk atas dunia akan buat buana, akan mati, lepas pada mati aku pergi hidup balik. Jadi benda-benda begini merupakan kertas kerja komplit, kertas kerja cukup bagi membolehkan manusia ni hidup atas dunia sempurna malam. Jadi ayat yang nak baca hari ni ialah ayat yang ke-22. Wa man azlam, baca gambar-gambar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlam mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ambil ayat tu, kita ni panggil, kalau dalam dia tafsir dia panggil asbabun nuzul. Ayat ni turun dari langit, apa asbabun nuzulnya, apa punca dia turun dari langit. Dalam law ni orang tak panggil asbabun nuzul, kita panggil isu politik. Kita bocak benda ni, kita menulis benda ni, kita buat buku benda ni, apa isunya? Ya kamu tulis buku tajuk gua ni, ya kamu tulis artikel sahabat tujuan ni, ya kamu buat blog atas tanya apa isunya. Nah, kalau Quran dia panggil apa asbabun nuzulnya, kita apa isunya. Dan guru agama kapung
Dia ada dua jenis. Yang pertama mengajar kitab, yang kedua mengajar agama. Mengajar kitab lain, mengajar agama lain. Mengajar kitab mana kita baca kitab daripada awal sampai ke akhir. Benda hak berlaku depan kita ni kena kau betul lah kau tidak dengan hak kitab baca ni kata tak berlaku, itu masalah yang keluar. Tapi aku nak ajar kitab ni daripada kulit ke kulit, daripada A sampai Z aku nak ajar. Itu mengajar kitab apa panggil. Baik, hanya kita pondoknya belah tu. Kita ajar murid kita baca kitab ni daripada awal sampai akhir. Fiqh kitab ni, nahwu kitab ni, tauhid kitab ni, gapo hadis kitab ni. Itu mengajar kitab. Dalam kitab tu ada mengajar agama. Selain kita mengajar, kita panggil ceramah agama. Ceramah agama ni kita sebut benda hak depan. Benda hak berlaku depan kita, masalah demonstrasi ke, masalah apa namanya dadah ke, masalah apa lagi budak-budak curi lah ni, pecah rumah gapo lah ni, orang curi ni rumah orang pergi, orang pergi ngati, pergi belarut tu boleh dicuri. Sampai situ pergi curi, bukan pergi belarut sangat, belah-belah pergi belarut, belah-belah hitam beg tangan siapa dia tinggal mana. Sudah balik ngelai balik belakang tak ada beg sepeda bawa putih-putih. Ni perangai orang ni nak kata berapa tak tahu dah, bawa nama sendiri lah kan. Apa situ dulu. Jadi ayat tu ayat ni sebutnya waman azlam, Muhammad coba jawab aku nak soal, siapa yang lebih jahat berbanding siapa yang lebih jahat daripada orang yang diberi ingatan menggunakan ayat-ayat Allah thumma arada anha, kemudian dia buat tabdili, inna minal mujrimina muntaqim, sesungguhnya kami apa namanya muntaqim, akan dendam, akan balas dendam terhadap orang jahat. 2-3 kali dalam ayat ni. Pertama Tuhan tanya Nabi, bukan kerana Tuhan tak tahu. Tanya ni kadang-kadang kita tanya, kita cikgu tanya anak murid, cikgu yang cerdik, cikgu yang berpengalaman, dia tidak reti ajar je tu. Ada masa dia mengajar, dia baca buku, dia tulis faedah dia berapa. Ada masa dia masuk kelas, dia tanya anak murid. Anak murid tak boleh tanya balik, cikgu tak tahu, cikgu tanya apa ni? Dia tak boleh kata begitu. Cara mengajar ni begitu. Ada masa kita beritahu, dan ada masa kita beritahu, tanya semula benda hak cikgu sebut kemarin, hak kemarin dulu, hak 2 minggu lepas, ingat kan tak? Indah apa nak testing, nak coba, nak test tengok anak murid kita ni ingat kan tak? Dan kita nak tahu anak murid, kalau tak boleh jawab, anak murid kau bodoh, kau aku tak pandai mengajar. Maka dia dalam falsafah kata, kalau kita kerak kayu tak putus, boleh jadi kayu kerah, tak padan dengan pisah. Boleh jadi pisah, tapi pisah nyukur mungkin kerak kayu tak putus mati. Bodoh pun tahu dah pisah menyukur, pergi buat kerak kayu tak boleh. Jadi kayu tak putus ni kadang-kadang kerana kayu kerah walaupun guna gaji, dan kadang-kadang pisah yang kita guna tu, gaji yang kita guna tu tidak diguna untuk kayu, gaji untuk menggalai. Begitu kita masuk kelas, kita tanya pelajar, tiba-tiba pelajar tak boleh jawab, kita mendengar tak kena cara aku buat ayat kamu tak, ataupun anak murid pelajar-pelajar aku ni main itu pandai-pandai lah kita bentuk keadaan kita. Allah Ta'ala begitu juga itu Quran dari langit. Dalam banyak-banyak Quran ayat ni ada soalan, waman azlam, siapa yang berzalim? Muhammad coba wayak kat aku, atas dunia ni ramai orang jahat, tapi dalam banyak-banyak orang jahat, banyak-banyak orang zalim, hak lebih pada ni siapa dia lagi? Iaitu orang yang diberi ingat pada dia dengan ayat Allah. Tok imam, tok khatib, ibu bapa, tok khatib berayak atas masjid pada makmum, ibu bapa berayak pada anak, cikgu-cikgu berayak pada pelajar, kerajaan berayak pada rakyat. Rakyat tu melalui hujahnya ayat Rabbi, menggunakan ayat Allah. Ayat akul Quran ni, kalau kira Quran kat 9,960 lebih ayat. Orang kita ambil ayat ni, orang tu ambil ayat tu sesuai dengan keadaan semasa. Tiba-tiba kita bawa ayat Quran, ayat benarnya begini, kalau buat begitu besar, kalau buat begini boleh pahala, buat begini terjun neraka, buat begini syurga. Tiba-tiba a'radana, tiba-tiba tak peduli juga. Orang yang begini keadaan setelah diberitahu kepada dia ayat sepenuh, tiba-tiba tak peduli juga, orang ni orang jahat. Tak ada orang lain lebih jahat pada ni. Kalau tak percaya, coba ayat mana lagi lebih jahat pada ni? Baik kita ni berbapa tak semayang, tak pergi jemaah, baik kita ni orang panggil orang politik,
Kita tadbir negeri tak serupakan Tuhan, kita kata baik, bumi ni bumi Tuhan, manusia ni hamba Tuhan, apa yang guna lagu ni, tiba-tiba tak dengar juga. Kita siapa dia? Kita ni engineer, kita ni pegawai, kita panggil pegawai keuangan, kita ni pegawai tadbir, kita ni pegawai syarikat. Kita sebut benda ni tak kena buat lagu ni, kerana tak kena kerana Allah Ta'ala, bumi ni bumi Tuhan. Hari tu kita boleh, kita ni Allah Tuhan. Kita jual kelapa sawit, kita jual nyong, kelapa, kita jual kelapa sawit, kita jual biji, kita berapa, bagian para Tuhan buat. Kita ni hanya pengurus khalifah Allah. Tiba-tiba kita buat lagu ni, buat lagu tu, buat lagu ni, kita pun rakyat tak betul ni cik, tak betul ni datuk, tak betul ni tok guru, tak betul ni cikgu, tak betul ni pak mat, tak dengar juga. Maka saya kata orang ni orang jahat. Kau tak percaya, coba ayat mana lagi berjahat pada ni. Tahu dah orang yang betul dia tazkirah, tolong peringat, tiba-tiba a'rada anha, tak dengar juga. Kemudian ujung tu dia mati ayat, inna minal mujrimina muntaqim. Muhammad, sama ada mu nak dengar tak usah dengar, sama ada mu nak dengar perintah tak usah dengar, ikut mu, tapi ingat, inna minal mujrimina muntaqim. Kita Tuhan bahasa kita dengan dia. Patut dia kata inni, sesungguhnya aku, tapi dia kata inna, kami. Orang panggil mu'azzim nafsah, mutakallim mu'azzim nafsah, orang yang bercakap nak tunjuk diri yang besar, iaitu dia guna inna, kami. Walaupun Tuhan ni sah, tapi ibarat ramah, gamar-gamar gagah. Kita Melayu apa ni, kalau kita kawan nak gini, orang Kelantan panggil kawan, dia tak kata hamba, kadang-kadang hamba pergi. Kalau berat-berat sikit dia kata kawan pergi. Kawan-kawan makna ramah, kawan ramah, nak tunjuk, nak suruh dia gerung sikit. Allah Ta'ala menggunakan sistem ni kat kita apa? Muntaqimun dan mujrimin, kita akan dendam, balas dendam dengan orang jahat. Orang ni orang jahat, dan aku buat balas dendam, pandailah aku buat. Dalam ayat lain kita sebut waqifuhum innahum mas'ulun. Akhirat kelak bila manusia bangun daripada kubur, manusia Melayu, manusia Arab, manusia Pah, manusia UMNO, manusia kampung, manusia bandar, semua akan hidup balik. Tak usah rusing dah. Orang nak hidup pun hidup, tak usah hidup pun Tuhan akan hidup. Bila hidup semua duduk cakap aut di pada masyarakat. Tuhan ayat akan belakang tertu waqifuhum innahum mas'ulun. Pegang orang tak, aku nak soal dia. Waqifuhum, qif, waqafa, yaqifu, qif. Qif makna berhenti. Kalau kita berhenti tengah jalan, kalau kita berjalan, kalau polis Arab dia kata qif. Kalau polis Arab dia kata qif. Kalau polis Melayu dia kata berhenti pakcik, berhenti. Qif, stop, berhenti. Satu masa hari, satu masa nanti bila manusia di pada masyarakat, Allah Ta'ala perintah pada malaikat supaya pegang orang tu, waqifuhum, pegang orang tu, innahum mas'un, aku nak soal orang tu. Benda lagu ni merupakan apa namanya, unsur tazkirah. Kalau tak gerung lagi, habis ikhtiarlah kita. Tapi sama ada dia gerung ke ucapanmu atau tidak, ikut Muhammad. Satu hari nanti aku akan pegang orang tu berjalan, aku nak tanya dia apa yang bangga kamu ni aku.